ujian kemenangan lebih mencabar. Benarlah bahawa ujian kemuncak kemenangan lebih besar, berat dan mencabar daripada perjalanan menuju kemenangan. Pada peringkat awal pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sangat disayangi kerana sifatnya yang lembut dan tidak garang seperti mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini menyebabkan majoriti rakyat menyokongnya menjadi khalifah. Ketika Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dan pasukannya merisik semua lapisan penduduk Madinah yang menjadi pusat kerajaan Islam. Pada masa awal pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, keadaan masyarakat masih dekat dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan permulaan Uthman radhiyallahu anhu. Mereka pada masa itu sangat bertakwa dan berakhlak serta paling dekat dengan ilmu dan amalannya. Keadaan berubah selepas kemenangan yang semakin besar dicapai. Penganut Islam dan jumlah rakyat menjadi semakin ramai. Di samping wilayahnya pula terlalu luas dengan kesenangan hidup yang lebih selesa. Tetapi kefahaman kepada agama semakin lemah. Dapat disaksikan bagaimana Khalifah Uthman radhiyallahu anhu melakukan tindakan siasah syar'iyah dalam pemerintahannya kerana memahami keadaan semasa. Namun, ada pula dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhu yang mempertikaikan tindakan Uthman radhiyallahu anhu yang sangat bijak itu. Contohnya, situasi beliau mengarahkan pembesaran Masjid Nabawi dan Masjid Makkah. Walhal perubahan tersebut hanyalah seperti menambah hiasan yang mengindahkannya atau mengukuhkannya lagi melalui beberapa pembaikan semula dalam keadaan semasa yang sudah berubah. Lebih-lebih lagi, perkara yang melibatkan hukum berijtihad seperti azan 2 kali bagi solat Jumaat dan lain-lain. Keadaan ini sudah tentu mendapat reaksi yang pelbagai. Demikian juga keluasan negara yang sangat menjangkau sempadannya di seluruh penjuru dan pelosok dunia menjadikan Khalifah Uthman radhiyallahu anhu payah dan sukar untuk berhubung serta mendapatkan maklumat dengan cepat bagi memahami suatu keadaan yang berlaku. Ditambah pula dengan kurangnya tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama menyebabkan lahirnya gejala kumpulan pelampau yang akhirnya mencipta mazhab Khawarij yang keras pegangannya dan berada pada kejahilan pula. Kejahilan agama yang sukar dibendung dalam kalangan mereka ini disebut secara khusus oleh firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Orang-orang yang Arab, yakni pendalaman lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya, dan sangatlah patut mereka tidak mengetahui batas-batas dan hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 97. Bukan sahaja bahaya kufur akidahnya, bahkan termasuk kufur nikmat terhadap pencapaian kemenangan Islam yang memberikan kesenangan dunia yang melimpah ruah sehingga menjadi sangat melalaikan. Ada pula yang kuat beragama dan berpegang dengan Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab, namun secara kasar sahaja tanpa ilmu yang mendalam bagi memahaminya melalui tafaqquh fiddin. Ini yang disebutkan melalui pernyataan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama
dengan kefahaman yang istiqamah bertafakuh, dan supaya mereka dapat mengajarkan kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga daripada melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 122. Seterusnya, ada pula kalangan yang memahami agama tanpa guru yang muktabar dan mursyid dalam kalangan para sahabat yang masih ada bersama mereka. Mereka yang bebal pula mempunyai pengikut yang fanatik, asabiyah jahiliah mereka. Kemudian saki-baki jahiliah tersebut berkarat dalam diri mereka yang sangat keras itu. Maka berlakulah situasi yang menjadi amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Janganlah kalian menyeleweng selepasku meninggal dunia menjadi kufur sehingga kalian memancung leher sesama sendiri, yakni saling berbunuh-bunuhan. Riwayat Al-Bukhari.